Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan masuk ke kompetensi 3 untuk modul ETN 2023 Pembaikan Peralatan Elektronik Industri. Okey, tajuk untuk kompetensi 3 ialah melaksanakan kerja pembaikan pada peralatan. So, kita masuk ke topik kecil. Yang pertama, kita kena mengesan kerosakan penerima radio. Okey. Jadi objektifnya pertama mengesan kerosakan dengan menggunakan peralatan yang diberi ada 4 meter pelbagai, osiloskop, penjana isyarat audio, penjana isyarat RF. Kemudian yang kedua mengenal pasti dan membaik kerosakan. Yang ketiga mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membuat kerja-kerja pembaikan. Okey, jadi antara alat uji yang digunakan untuk menguji dan mengesan kerosakan seperti yang kita sebut tadi ada 4 penjana isyarat audio, kemudian kita ada penjana isyarat RF, kemudian kita gunakan osiloskop dan meter pelbagai. Okey, terdapat 2 jenis isyarat pada penerima radio, tak kira lah dia radio AM ke radio FM, iaitu pertama kita ada isyarat RF, radio frekuensi termodulat, dan isyarat audio. Okey. Jadual 1 menunjukkan kaedah mengesan kerosakan dan peralatan ujian yang digunakan untuk mengesan kerosakan. So, kita tengok jadual 1. Okey, yang pertama kita ada kaedah pemerhatian. Kalau kaedah pemerhatian, kita tak perlulah alat ujian sebab kita gunakan awak punya fizikal lah. Dari segi penglihatan, pendengaran, sentuhan, segala bagailah. Okey, jadi langkah dia menggunakan panca indera untuk melihat fizikal komponen atau menghidu komponen yang terbakar. Yang kedua, kita ada kaedah suntikan isyarat. So, alat ujian yang kita gunakan untuk kaedah suntikan isyarat, pertama, kita ada penjana isyarat frekuensi audio untuk menguji peringkat penguat audio. Kemudian kita ada penjana isyarat RF untuk menguji peringkat penguat RF, pencampur, pengayun, tempatan, penguat IF dan pengesan. Okey, jadi langkah dia memasukkan langkah atau kegunaan dia, kita memasukkan isyarat ke peringkat yang diuji dan mendengar kesan bunyi nada pada keluaran pembesar suara untuk menentukan peringkat yang rosak. Okey, yang ini nanti kita boleh rujuk gambar rajah 1 yang saya bagi. Seterusnya, yang ketiga, kaedah surihan isyarat, di mana alat ujian yang kita gunakan ialah penjana isyarat dan osiloskop. Jadi, langkah dan kegunaan dia mengesan kewujudan isyarat pada suatu peringkat untuk menentukan peringkat yang rosak. Rujuk gambar rajah 2A dan B. Nanti kita akan rujuk gambar rajah tu. Okey, yang keempat, kaedah pengukuran voltan, di mana kita akan menggunakan alat ujian dia ialah meter pelbagai. Gunakan julat volt semestinya sebab kita nak ukur voltan. Kemudian langkah kegunaan dia mengukur voltan DC pada peringkat yang disyaki rosak. Alright, yang kelima kita gunakan kaedah pengukuran rintangan di mana peralatan ujian kita gunakan ialah meter pelbagai ataupun meter ohm. Dan semestinya kita gunakan julat ohm. Okey, langkah atau kegunaan dia mengukur rintangan komponen yang disyaki rosak untuk menentukan jenis kerosakan. Okey, jenis kerosakan komponen ada 4. Pertama, terbuka, pintas, bocor untuk kapasitor dan kemudian berubah nilai bagi perintang. Okey, ini tadi yang gambar rajah 1. Kita gunakan kaedah suntikan isyarat RF, radio frekuensi dan AF, audio frekuensi bagi penerima radio AM dan FM. So, kalau kita lihat dekat sini, kita lihat kat sini, inilah gambar rajah blok radio. Inilah gambar rajah blok radio di mana kita akan gunakan penjana dekat bahagian penggak audio ni. Kat sini ni bahagian penggak audio, kita akan gunakan penjana audio frekuensi. Kemudian dekat bahagian pengesan, bahagian penguat frekuensi perantaraan iaitu IF, dekat pencampur kita gunakan penjana RF, penjana radio frekuensi.
Kalau untuk radio FM kita gunakan 10.7 MHz. Kalau untuk radio AM kita akan gunakan ni 455 kHz. Tapi kalau untuk radio FM kita akan gunakan 10.7 MHz. Okey. Jadi itu antara perbezaan radio AM dan radio FM dari segi frekuensi dia. Frekuensi masukkan dia dekat IF tu. Okey. Alright. Seterusnya, gambar raja seterusnya. Ini ialah kalau kita gunakan kaedah surehan isyarat radio frekuensi dan audio frekuensi bagi penerima radio AM FM. Okey, jadi kalau kita lihat gambar raja blok radio ni, kita ada penguat frekuensi radio, kita ada pencampur, pengayun tempatan, penguat frekuensi pantaraan ataupun IF, and then kita ada pengesan dan penguat audio. Jadi kat sini kita gunakan peralatan yang disebut tadi ialah ini osiloskop. Kalau yang dua ni osiloskop, yang ini ialah penjana RF. Okey, tiga ni penjana RF. Jadi dekat bahagian audio, okey. Dekat bahagian audio ni, ini bahagian audio, kita boleh gunakan osiloskop. Dekat bahagian ni, bahagian ni semua ni, sampai pengesan ni, okay, kita gunakan penjana RF. Ada tiga ni kita gunakan penjana RF. Okey, seterusnya untuk gambar raja 2B. Ini ialah untuk radio FM. Kat sini sama juga yang tadi. Dekat bahagian frekuensi audio ni kita gunakan osiloskop untuk lihat isyarat audio. Dekat bahagian pengesan, daripada bahagian pengesan ni semua ni, kita gunakan penjana RF. Ni frekuensi untuk radio FM. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah-langkah keselamatan. Sebelum kita melaksanakan aktiviti, pastikan keadaan tempat kerja baik dan sempurna, peralatan ujian dalam keadaan baik, and then peralatan tangan pun dalam keadaan baik. Okey. Seterusnya, semasa melakukan aktiviti. Okey, semasa kita melakukan aktiviti pembaikan, pastikan menggunakan alat tangan yang sesuai dan betul. Punca sambungan voltan bekalan AC dilindungi bagi mengelakkan daripada tersentuh. Kemudian menggunakan julat alat pengukur dengan betul. Okey, seterusnya kekutupan meter volt DC disambungkan dengan betul apabila membuat pengukuran voltan DC. Kemudian voltan bekalan radio dimatikan apabila membuat pengukuran rintangan. Jadi semasa kita nak menguji kerintangan komponen atau laluan dalam peralatan tu, kita kena off-kan. Okey, seterusnya selepas kita melakukan aktiviti pembaikan, pastikan alat uji berfungsi dengan sempurna. Kemudian maknanya alat ujian yang kita buat tu dah berfungsi dengan sempurna. Kemudian matikan bekalan kuasa. And then peralatan dipulangkan ke tempat penyimpanan alat dan disusun dengan kemas. Okey, seterusnya kita lihat lita penerima radio AM dan FM. Nanti kita rujuk gambar raja 3 menunjukkan sebahagian lita penerima radio AM dan FM, iaitu lita penala yang meliputi peringkat penguat RF, AM, FM, pengayun tempatan AM, FM. Kemudian penguat IF, AM, FM, KGA dan pengesan AM, FM dalam lita bersepadu. Lita bersepadu tu ialah dalam IC. Nanti kita akan tengok gambar raja tu. Kemudian switch 1 adalah switch pemilih untuk jalur AM, FM, mono dan FM stereo. Okey. Seterusnya, gambar raja 3 juga disalurkan kemasukan saluran kanan R pada gambar raja 4. Cara yang sama juga dilakukan kepada isyarat saluran kiri L.
Okey, kita lihat gambar rajah dia. Ini ialah gambar rajah dia. Okey, kalau kita lihat sebelah sini, ini ialah penerima AM dan ini ialah penerima FM. Kalau kita lihat perbezaan dari segi frekuensi, dekat radio AM ialah 1000 kHz saja, dekat radio FM 100 MHz yang masuk ke penguat frekuensi radio RF dia. Jadi kalau kita lihat radio AM 1000 kHz macam saya cakap tadi, radio FM 100 MHz. So ini ialah 4 frekuensi macam okey, dekat sini terhasil 4 frekuensi frekuensi RF. Kita ada frekuensi RF, kemudian kita ada frekuensi pengayun tempatan, kita ada frekuensi RF dicampur dengan frekuensi apa ni? RF tu frekuensi tu dicampur dengan frekuensi alat ayut tempatan. RF tu 1000 kHz dicampur dengan 1455 kHz ialah frekuensi pengayun tempatan. Kemudian kita ada IF di mana kita akan dapat 455 kHz bila frekuensi alat ayut tempatan ditolak dengan RF, frekuensi RF yang 1000. So kita akan dapat 455 kHz untuk radio AM. Okey, jadi untuk radio FM, dia punya isyarat frekuensi radio frekuensi ialah 100 MHz. Untuk alat ayun tempatan dia ialah 110.7 MHz. Jadi kita ada 4 frekuensi yang terhasil ialah RF, kemudian alat ayun tempatan, kemudian RF tu ialah di mana frekuensi RF ditambahkan dengan frekuensi alat ayun tempatan. So jadi dekat pencampur tu kita ada dia punya nilai frekuensi baru iaitu berapa tu? Kalau kita lihat frekuensinya ialah 210.7 MHz dekat pencampur. Kemudian dekat IF ni, dekat IF nanti kita punya frekuensi ialah 10.7 MHz apabila frekuensi pengayun tempatan ditolakkan dengan frekuensi radio 100 MHz. So kita akan dapat 10.7 MHz untuk frekuensi IF. Okey, seterusnya ini ialah gambar rajah 4 ialah sebahagian litar penerima radio AM dan FM. Jadi dekat IC ni, IC1 ini ialah dia punya nyawa sebab skalanya berada di sini. Daripada antena isyarat masuk ke sini. Dia akan masuk untuk FM, dia akan masuk dekat pin 1. Untuk AM, dia akan masuk di radio AM. Radio AM dia akan masuk di mana ya? Tak nampak kat mata saya. Okey, itu AM oscillator. Ini untuk isyarat FM. Okey, ini untuk radio AM. Dia akan masuk dekat kaki nombor berapa tu? 24 ke? Tak silap saya. Okey. FM dia akan masuk dekat kaki nombor 1 daripada antena. Manakala radio AM dia akan masuk dekat kaki 24. Ini ialah sebagai litar penerima radio AM FM. Di mana dekat sinilah peringkat radio frekuensi, peringkat pengayun tempatan, peringkat pencampur ataupun mixer, and then kemudian ke peringkat IF. Okay. Semuanya berada dalam IC 1. Okey, kemudian kita lihat litar seterusnya. Kita ada litar skematik peringkat penguat frekuensi audio. Ini ialah bahagian
frekuensi audio di mana kita ada, ini adalah stereo, ini ialah keluaran kiri, ini adalah keluaran kanan. Okey, jadi masukan dia pun ada dua, saluran kiri dan saluran kanan. Jadi yang sebelah bawah ni ialah untuk saluran kanan, yang di bawah ni, yang masuk lalu bawah ni saluran kanan, yang atas ni ialah saluran kiri. Okey. Seterusnya, ini ialah gambar rajalita bekalan kuasa radio ini yang kita gunakan bekalan voltage yang masuk ialah 9 volt DC. Okey. Jadi seterusnya kita akan lihat cara menulis laporan mengesan kerosakan. Jadi yang pertama ni kita akan tengok mengesan kerosakan bahagian bekalan kuasa radio. Okey, soalan dia beri kat sini kerjanya sebuah radio didapati tiada keluaran FM, AM dan CD. So, disuruh huraikan langkah yang diambil untuk mengesan dan membaik pula penerima radio tersebut. Okey, anda boleh merujuk litar skematik peringkat bekalan kuasa radio di gambar raja 6 yang saya bagi tadi. Alright, jadi kalau bekalan kuasa untuk litar yang saya bagi tadi, komponen yang dijangka rosak untuk peringkat tu kita boleh jangka kerosakan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen ni. Pertama saya tunjukkan, pertama C316 tu di sini. Ini C316. Kemudian ini diode dekat sini ni ialah diode 302. Yang dua jenis komponen ni, kapasitor C316 dengan diode 302 ni, jenis kerosakan biasanya terpintas. Okey, kemudian kita ada diode 401, 402, 403, 404. Diode tu berada di sini. Ini ialah diode kuasa. Kita panggil ni kan litar tertimbang. So inilah diode kuasa. Dan jenis kerosakan dia boleh terbuka sahaja. Alright. Kemudian kita ada F1. F1 ialah fuse. Fuse tu berada di sini. Inilah fuse F1. Fuse F1 kerosakan dia terbuka. Okey. Seterusnya. Alright, contoh laporan 1 kalau daripada keadaan yang dibagi tadi tu. Contoh keadaan yang dibagi, radio simptom dia tiada keluaran. So simptom tiada keluaran, kita on set penerima radio, kemudian kita laraskan switch FM, AM dan CD. So didapati AM tiada keluaran, FM pun tiada keluaran, CD pun tiada keluaran. So kita jangka bahagian rosak ialah bahagian bekalan kuasa. Ini langkah pertama, kamu mesti onkan set penerima radio untuk kita tahu simptom. Betul ke dia tiada radio tiada keluaran? Jika rosak bahagian bekalan kuasa, LED, lampu penunjuk LED, biasa kalau kita on TV ke radio, kita ada nampak lampu merah atau kuning bila dia menyala kan? Itu ialah lampu penunjuk. Kalau lampu tu menyala, bermakna bekalan kuasa tiada masalah. Tapi kalau lampu tu tak menyala, bermakna kita rosak bahagian bekalan kuasa. Okey, seterusnya langkah kedua, kita kena gunakan multimeter volt. Sebab ini bahagian bekalan kuasa, kita kena sedia maklum, bekalan kuasa yang masuk ke radio kita ialah AC. Tapi bila dia masuk dalam radio, bahagian bekalan kuasa di radio tadi tu, dia akan tukarkan AC kepada DC. Jadi kita kena gunakan dua jenis meter, iaitu kita kena gunakan meter volt AC dan juga kita kena gunakan meter volt DC. Okey, kita kena gunakan dua jenis meter untuk ukur mengesan kerosakan bekalan kuasa. Pertama, meter volt AC, yang satu lagi ialah meter volt DC. So, kita kena menggunakan julat yang paling besar lah sebab kita nak ukur, kita tahu AC masuk ialah 250. So, kalau kita tengok pilih julat yang paling besar sekali, biasanya 1000 volt. So, kita ukur voltan pada JK1. Kalau dia awak rujuk dekat litar awak tadi, JK1 tu kat mana JK1? Nanti kita akan tengok. Okey, sepatut voltan masukkan dekat JK1 tu ialah dia punya test point tau. So voltan masukkan kalau dapat 230 volt,
is okay sebab dia ialah plus minus 5%. Sepatutnya kita masuk 250, 240, 230. Okay, jadi voltan dekat masukan is normal. Okey, seterusnya kita kena gunakan meter volt DC julat 10 volt. Kita ukur voltan pada CP6 dan juga Q303. Dekat dalam litar kita boleh rujuk kat mana kedudukan komponen CP6, kat mana test point Q303 tu ya. Untuk Q303 ialah transistor. Transistor kita sedia maklum ada 3 kaki iaitu base, collector dan emitter. So kita kena ukur 3 kaki ni. Sebab voltan masukkan ialah 9 volt. Voltan masukkan kita ukur ada. Masuk 9 volt ada. Masukkan 230, masuk AC, kemudian keluar DC, ada 9 volt dekat litar bekalan kuasa. Tapi bila kita ukur dekat transistor Q303, dekat kaki base, dekat kaki collector, dekat kaki emitter, semua bacaan dia ialah 0 volt. So, dari jadual didapati ada voltan masukkan pada JK1 dan CP6 tetapi tiada bacaan pada Q303. Semua kaki transistor Q303 tak ada bacaan. Semuanya 0 volt. So, kita boleh tulis dijangka laluan komponen bekalan kuasa pengatur voltan Q303 ke CP6 mengalami kerosakan. Okey, untuk langkah kedua. So, langkah pertama kita lihat simptom. So, kita gunakan fizikal. Langkah kedua kita ukur voltan. So, kita guna meter volt. Ada dua jenis. 1 volt AC, 1 volt DC. Seterusnya, langkah ketiga, kita kena offkan set sebab kita nak uji menggunakan meter ohm. Ya, kita nak uji keterusan laluan dan komponen bekalan daripada, kita nak trace daripada inilah, kalau kita lihat daripada CP6 ke Q303 ni. Okey. Kalau kita lihat, kita nak trace daripada CP6 ke sini. Ya. Kaki transistor, collector, emitter dan base. So, bila kita dah ukur meter dekat sini, dapati semua komponen dalam keadaan baik kecuali C316 menunjukkan bacaan 0 ohm. So, didapati C316 bila bacaan dia kosong, maknanya kapasitor itu berada dalam keadaan terpintas. Okey. So, kalau kita rujuk, komponen rosak dan jadi kerosakan, C316 terpintas. So, kesimpulan dia oleh kerana C316 terpintas, maka voltan bekalan semuanya dibumikan. Sebab tu bacaan pada ketiga-tiga kaki transistor semuanya 0 ohm. 0 volt. Okey, itu contoh kalau kita buat laporan bahagian bekalan kuasa cuma ada 3 langkah. Pertama, kita lihat simptom. Kita kena on radio. Kita lihat simptom. Kemudian langkah kedua, kita ukur voltan. Sebab dia bahagian bekalan kuasa, kita gunakan 2 bekalan voltan. Dua jenis meter, iaitu kita gunakan meter AC volt dan meter DC volt. Voltan masukkan dia lebih kurang 230 AC dan voltan selepas AC ialah voltan DC di mana kita gunakan 9 volt untuk radio ni. Okey. Dan bila kita dah ukur voltan dan kita dapat perbezaan voltan di sana, kita off pula radio untuk uji keterusan. Ya, jadi untuk bekalan kuasa radio kita ada 3 je langkah. Tapi kita lihat satu lagi laporan mengesan kerosakan bahagian audio. Okey, kita nak mengesan kerosakan bahagian audio. Contoh, sebuah radio didapati tidak mengeluarkan bunyi pada pembesar suara sebelah kanan. Sebelah kiri normal. Oleh kerana radio ni adalah radio stereo. Sekarang kita semua guna radio stereo. Jadi sebelah kiri dia ada keluaran, sebelah kanan tak ada keluaran. So, kita nak buat langkah mengesan kerosakan dia macam mana.
Okey, so kalau kita lihat untuk laluan sebelah kanan ialah sebelah bawah ni, sebelah kanan, dan dia kata perintah yang rosak ialah R231, beri kemungkinan 2, R231 dengan R220. Jadi ada dua perintah yang boleh diketikkan rosak. Pertama, perintah ni. Sebelah kanan kan, ni R22 R220, yang ni R231. Jadi rosak perintah ni ialah biasanya rosak terbuka. Okey, rosak terbuka. Jadi cara kita nak mengesan, nak buat laporan rosakan macam biasa, kita tentukan simptom. Simptom dia ialah laluan audio sebelah kanan tiada keluaran, simptom. Kemudian langkah pertama, seperti biasa kita kena onkan set penerima. Langkah pertama kena on setkan penerima. Kemudian kita laraskan switch FM, AM dan CD. So didapati radio AM, FM dan CD ada keluaran, tetapi keluaran kiri sahaja. Maknanya keluaran kanan dia tak ada senyap. So dijangka laluan audio sebelah kanan mengalami kerosakan. Okey, langkah kedua, apa yang perlu kita buat ialah kita kena gunakan penjana audio. Okey, frekuensi 1 kHz. Kita kena gunakan penjana audio ni untuk suntik isyarat pada yang pertama, masukkan penguat audio laluan kanan IC 302 pin 8. Sebab tadi kita tengok masukkan tu dekat pin 8. Kemudian dekat switch 3 dan 4 di keluaran audio laluan kanan CP1 pin 4. Okey, didapati bila kita dah suntik isyarat tu pada pin 8. Okey, kita suntik isyarat pada pin 8 IC 302. Bila kita suntik isyarat pada pin 8 IC 302, ada tone, ada bunyi tone di situ. Kemudian kita suntik pula pada switch SW34, dekat situ dah tiada tone. Dekat PCP1 pun dah tiada tone, bunyi kat situ. Sepatutnya kalau dia normal, dia elok, dia ada keluaran. Okay? So, dari jadual, ada bunyi tone di peringkat masukan prapenguat audio. Tiada bunyi tone di SW34 dan PC di pin 4 CP1. Nah, kat situ dah tak ada. Okey, masa dekat di peringkat masukkan penguat pin 8 ada. Tapi lepas tu kita dekat switch 34 tak ada, dekat pin 4 CP1 pun tak ada. So dijangka laluan dan komponen sebelah kanan dari CP1 pin 4 ke pin 8 IC 302 mengalami kerosakan. Jadinya, langkah ketiga, kita kena off radio dulu. Langkah ketiga tak off radio sebab yang ni kita nak ukur voltan. So, dengan menggunakan meter volt, kita guna meter volt julat 10 volt DC sebab voltan masukkan 9 volt je kan. So, kita boleh gunakan julat 10 volt. Ukur voltan pada laluan sebelah kanan. So, kita akan ukur pada yang rosak saja. Yang baik tak perlu ukur. So, kita akan ukur di keluaran prapenguat audio pin 4 IC 302. Kita boleh rujuk data yang saya bagi tadi. Kemudian, kita boleh lihat, kita boleh ukur dekat masukkan prapenguat pin 8 IC 302. Dan juga dekat keluaran audio CP1 pin 4. Okey, so didapati tiada perbezaan voltan. Tiada perbezaan voltan pada setiap pin yang diukur. Dijangka laluan isyarat audio sebelah kanan mengalami kerosakan. So, kita lihat langkah seterusnya. Jadi, kalau untuk bahagian audio, kita ada 4 langkah. Langkah yang keempat baru kita off-kan. Okay?
Langkah keempat baru kita offkan set penerima radio. So dengan menggunakan meter ohm julat kali 10 ohm, ukur keterusan komponen dan laluan isyarat dari pin 4 CP1 ke pin 8 IC302. So dekat ringkasannya saya tunjuk dekat sini dan kita akan uji keterusan pada R2301. Bermakna apa yang kita dapat bila kita letak meter ohm dekat R301. Awak pun nampak dekat multimeter menunjukkan bacaan infinity. Jika multimeter menunjukkan bacaan infinity, bermakna R231 apa? Terbuka. Alright. Jadi kerosakan perintah R231 ialah terbuka. Kan? Komponen yang rosak R231 terbuka. Oleh kerana R231 terbuka, maka isyarat tidak dapat ke peringkat seterusnya menyebabkan laluan sebelah kanan tiada keluaran. So awak kena ingat kalau bahagian bekalan kuasa radio cuma 3 je langkah. Mula on, lepas tu awak lihat simptom. Kemudian yang kedua ukur voltan, yang ketiga off. Gunakan meter julat ohm uji keterusan. Tapi untuk bahagian audio kita ada 4 langkah. Pertama kita on, tengok simptom. Yang kedua kita suntik isyarat. Sebab ini bahagian audio, dengan pencandu audio lah kita suntik isyarat. Kemudian langkah ketiga kita ukur voltan pada IC, masukkan dan keluaran. Kemudian langkah keempat baru kita offkan radio kamu untuk uji keterusan menggunakan meter ohm. Okey, itu yang awak kena ingat 4 langkah. 4 langkah yang perlu kita buat semasa kita mengesan kerosakan pada peringkat audio. Tapi kalau pada peringkat bekalan kuasa radio hanya 3 langkah saja. Dia bergantung pada peringkat-peringkat yang rosak tu. Okey, dia bergantung pada peringkat-peringkat yang rosak. Okey, jadi seperti biasa dalam slide ni saya ada sediakan 2 soalan. Ni soalan 1. Awak jawab soalan 1 dan juga ada soalan 2 jawab. Seperti biasa setelah awak kena fahamkan dulu. Awak kena tengok slide, awak fahamkan jawapan dia ada dekat dalam slide dan saya dah terangkan dah kat situ. So, saya harap awak dapat jawab soalan latihan yang saya bagi dekat setiap slide ni. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya untuk kompetensi 3 topik 1 dia mengesan kerosakan penerima radio. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.